تكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah kita masih lagi terpilih untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ruangan yang mulia ini bagi menunaikan salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk tazkirah kita pada tengah hari ini dalam masa lebih kurang 15 minit, 20 minit, maka kita mengambil faedah daripada satu kitab yang mana nama kitab tu adalah Syarhud Du'a, syarah kepada doa. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak faham apa sebenarnya isi kandungan daripada doa tersebut. Walaupun kita boleh berdoa kepada Allah dalam apa pun juga bahasa, tetapi adalah lebih elok dan lebih baik lagi kalau kita berdoa dengan kefahaman. Kerana orang yang berdoa dengan kefahaman, dia akan berdoa dengan penuh penghayatan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata dekat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, Inda du'a bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, ini merupakan satu doa yang biasa sangat kita baca, terutamanya bila kita melaksanakan solat sunat hajat. Tuan-tuan, solat sunat hajat ni, pada satu hari bila mana sahabat mai kepada Nabi SAW, lalu sahabat kata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah,
aku ni ada hajat dan bagaimana cara untuk minta dengan Allah akan hajat tersebut. Lalu Nabi SAW menyatakan, salli raka'ataini, sembayanglah 2 rakaat, thumma sil, sembayang 2 rakaat, kemudian daripada tu kamu mintalah apa-apa permintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita dirikan solat sunat hajat, di akhir daripada sujud tu kita akan membaca doa yang sangat-sangat mahal ini. Tuan-tuan, ni antara doa yang disukai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nanti kita terang pasal apa doa ini dia menjadi salah satu doa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tu kata Nabi SAW, da'watu zinnun. Maka ini adalah doa yang pernah disebut oleh Zinnun. Tuan-tuan, siapa dia Zinnun? Iaitulah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Tuan-tuan, kalau kita ingat bagaimana kisah Nabi Allah Yunus AS ditelan oleh ikan paus yang besar. Lalu Nabi Allah Yunus AS berada di dalam perut ikan. Tuan-tuan, Nabi Allah Yunus AS dia mengucapkan doa dan juga zikir ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tuan-tuan, makna dia apa? Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Jadi kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَمْ يَدَعْ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَدْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ, kata Nabi. Maka sesungguhnya tidaklah seseorang bila mana dia berdoa dengan doa ini. Tuan-tuan, kita ulang balik semula doa ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, makna dia apa? Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku daripada golongan orang-orang yang zalim. Tentu maksud dia. Jadi kata Nabi, siapa-siapa yang berdoa dengan doa ni dan dia sebut zikir ni, illa stajaballahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memustajabkan baginya. Dan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala akan membuka segala kesusahan dia kalau dia susah. Dan Tuhan, Allah akan meluaskan baginya kalau dia berada dalam keadaan sempit. Dan Tuhan, kalau dalam keadaan dia sukar, maka dia disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan, pasal apa doa ini sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama menyebut, li'annaha jumi'at hazihi da'watul jalilah min kamalit tauhidi wal ubudiyah. Tuan-tuan, tu sebab dia doa ni dia menjadi antara doa yang dikasihi oleh Allah, kerana kata ulama doa ini terkumpul di dalamnya kesempurnaan tauhid, kesempurnaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam doa ni dia ada 3 perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tuan-tuan, ni doa ni mahal, no?
Sebab itu kita berdoalah dengan doa ni, sebut kalimat ni banyak-banyak. Pasal apa? Kerana dalam doa ni yang pertama sekali kata ulama, al-iqraru bi wahdaniyatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan itu yang pertama. Dalam doa ni ada pengakuan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, letaknya dekat mana? Mula-mula daripada doa tu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Tuan-tuan, kita mengakui keesaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua terkandung daripada doa ni, tanzihuhu aniz zulmi likamali adlihi wa hikmatihi. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala aniz zulmi, daripada segala kegelapan, segala kezaliman, likamali adlihi wa hikmatihi. Dan juga kita memperakui kesempurnaan keadilan Allah dan juga hikmahnya, bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dekat mana kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada perkataan subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Tuan-tuan, daripada doa ni banyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu dalam hadis menyebut, aksarun nas udkhilal jannah, kata Rasulullah, yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hammadun, iaitulah mereka-mereka yang suka memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kan orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, maka dialah orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila kita puji Allah, bila mana kita ingat kepada Allah, dia tak sama sebagaimana kita puji dan juga kita teringat kepada kawan-kawan kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita puji orang ni sangat, kadang-kadang kita angkat orang ni sangat. Tuan-tuan, dia tak pernah pun ingat pada kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana seseorang dia memuji kepada Allah, dia ingat kepada Allah, Allah Ta'ala kata, fadhkuruni azkurkum, kamu ingat kepada aku, maka nescaya aku juga akan ingat kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, ulama bincang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dia teringat kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, macam mana, apa tanda bahawa dia diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata ulama tafsir, birrahmah, dengan dia itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa tanda dia? Bila dia diberikan kesenangan, dia bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan, ni satu rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, bila mana dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia boleh bersyukur ni, dia boleh hadapi ujian dengan rasa syukur pada Allah. Tuan-tuan, ni tanda bahawa dia adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keduanya, daripada doa ni mengandungi apa? Penyucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala hak yang ketiga kata ulama,
daripada doa ni. Tuan-tuan, ni yang paling penting dan juga inilah hak yang paling besar sekali. Kenapa doa ni antara doa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, tengok kata ulama, al-iqraru bizambi, kerana dia mengaku bahawa dia adalah orang yang berdosa kepada Allah. Tuan-tuan, ni yang paling besar sekali. Inilah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, merendah dirinya seseorang kepada Allah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ni orang yang merendah diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a faqad rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang merendahkan dirinya, maka kedudukan dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya pernah terbaca di dalam satu makhtutat. Tuan-tuan, makhtutat ni kitab yang ditulis dengan tulisan tangan. Dia bukan type, dia tulisan tangan. Dia ditulis oleh salah seorang daripada guru kami, Almarhum Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tuan-tuan, dia tulis perkataan daripada guru dia, Al-Habib Alwi bin Shihabuddin. Tuan-tuan, dia kata dekat dalam tu. Nah, ni saya baca, ni faedah. Tuan-tuan, pasal apa bila tak ada ayat untuk berwudu? Tuan-tuan, kan kita mengaji fardu ain kan? Bila tidak ada ayat untuk dibuat berwuduk, tuan-tuan, kita diajak macam mana? Kita diajak supaya bertayamum. Tuan-tuan, samalah juga. Bila mana ada satu orang sakit dan juga tempat sakit itu adalah anggota wuduk, tuan-tuan, dia tak boleh nak kena ayat. Tuan-tuan, nak buat macam mana ni? Dia hendaklah digantikan dengan tayamum. Tuan-tuan, apa dia alat tayamum? Alat tayamum adalah turab. Alat tayamum adalah debu-debu. Tuan-tuan, pasal apa debu-debu ni dia punya kedudukan dia mulia? Tuan-tuan, mulia kan? Tuan-tuan, pasal apa kalau tak ada ayat ni, tak ambil buah kurma contohnya? Tuan-tuan, pasal apa bila tak ada ayat, gantilah dengan ayat nyok lah. Tuan-tuan, Masya Allah, ayat nyok pun mahal, no? Tapi dalam pekah kata, kalau ayat tak ada untuk dibuat berwuduk, maka gantikan dengan tayamum. Apa alat tayamum? Turab, iaitulah debu. Tuan-tuan, debu ni bukan ada apa. Tuan-tuan, debu ni kita selalu pijak dia. Tapi kalau tak ada ayat, debu ni lah akan jadi alat untuk kita bertayamum. Tuan-tuan, katanya dalam kitab tersebut, dia kata apa? Kerana debu-debu itu dia merendahkan diri dia. Tuan-tuan, debu-debu ni kita pijak dia. Debu-debu ni kita berjalan dekat atas dia. Kerana tu kata ulama, bila tidak ada air untuk dibuat berwudu, maka kedudukan debu yang tak ada apa-apa ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang mengaku bahawa diri dia berdosa pada Allah, ini tanda bahawa orang ni adalah orang yang merendahkan diri dia, maka dia mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita kalau nak mulia, tuan-tuan, pada sisi Allah. Kalau pada sisi manusia nak mulia lain. Tuan-tuan, nak mulia pada sisi manusia dengan harta benda. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, kemuliaan dunia adalah dengan harta benda, manakala kemuliaan akhirah adalah dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, kita ni kalau nak mulia dengan orang ada harta. Tuan-tuan, tengok kawan pakai kereta mahal, tengok kawan apa ni pakai kereta yang ada jenama sikit. Tuan-tuan, ada orang ni bila dia tengok kita berharta ni, Masya Allah, punya hormat dekat kita. Tuan-tuan, ni berlaku kat saya lah. Ni bukan cakap saja ni. Tuan-tuan, bukan cakap saja. Tuan-tuan, kita pergi kat kedai, naik mutu buruk, pakai baju Melayu, pakai kain plekat, masuk dekat dalam apa ni kedai, orang yang apa ni berjual tu pun, orang yang tukang jual itu pun tak berapa yakin. Dia ni nak beli ke? Nak beli ke tidak lah? Tuan-tuan, pasal apa? Naik mutu buruk. Kerana pakai kain plekat, kerana pakai baju Melayu, pakai lebay pula. Orang duk ingat tok lebay ni betul nak beli ke? Tuan-tuan, tapi kita bawa kereta yang ada jenama sikit. Tuan-tuan, kita berhenti kat tempat parking depan kedai dia, dia dah berdiri siap lah. Dia dah berdiri siap lah. Ni hari ni confirm barang aku keluar 2-3 barang hari ni. Tuan-tuan, rupa-rupanya yang turun daripada kereta ada jenama tu pun sama lah. Dia tengok macam tu, tak jadi beli, keluar macam tu. Tuan-tuan, macam tu lah. Apa ni pertimbangan manusia, kemuliaan manusia itu adalah pada keduniaannya. Tetapi nak dapatkan mulia pada sisi Allah, tuan-tuan, kalau kita ada keinginan nak mulia pada sisi Allah, iqraru bizambi, maka hendaklah dia mengakui bahawa dirinya banyak kelemahan, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia dimuliakan oleh Allah. Jadi doa yang mahal ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ada 3 perkara besar dalam dia. Pertama, tauhid kepada Allah. Yang kedua, penyucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ni yang paling penting, iqraru bizambi, kita mengakui bahawa diri kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan berdoa kepada Allah. Kerana kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman pada Allah. Tuan-tuan, doa-doa ni apa dia? Doa-doa ni adalah perhubungan manusia, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang kalau nak telefon kita 013 764, lepas tu tekanlah apa-apa. Tuan-tuan, itu nombor kita. Tuan-tuan, talian hayat dengan Allah apa dia? Modal dia angkat tangan, lepas itu solawat, puji Allah Ta'ala, solawat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah ulama menyebut doa ni ittisal billah, dia telah berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mudah-mudahan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW, kita pakat beramal, kerana di dalamnya terdapat kelebihan. Dan mudah-mudahannya juga dengan doa tersebut kita akan diganjari dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna
وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.